Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Sehari dua lagi kita akan memasuki 1 Zulhijjah. Dalam erti kata lain, akan bermulalah 10 awal Zulhijjah, yang merupakan hari-hari yang paling mulia di sisi Allah di dalam 1 tahun. Di dalam Al-Quran Allah menyebut wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir termasuk di kalangan sahabah seperti Ibn Abbas menafsirkan 10 yang dimaksudkan itu, 10 malam itu ialah 10 awal Zulhijjah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang al-amalu salihu fihin, yang amalan salih di dalamnya, ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, lebih disukai oleh Allah dibandingkan 10 awal Zulhijjah. Maka Nabi kata ini adalah hari-hari yang amalan soleh paling Allah suka. Sehingga sahabat heran, sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, hatta jihad pada sabilillah pun tak boleh lawan 10 hari ini. Nabi kata walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai', melainkan satu orang yang keluar dengan harta dan nyawanya, tak kembali kepadanya sedikit pun daripada apa yang dikeluarkan pada jalan Allah tu, dia kesemuanya dikorbankan. Maksudnya 10 hari yang awal ini amalan soleh di dalamnya paling disukai oleh Allah. Maka dengan itu sedekah bermula pada 1 Zulhijjah sehingga kepada 10 Zulhijjah lebih disukai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain. Puasa bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga 8 Zulhijjah, kita para ulama menyatakan istihbab, disukai puasa. 9 hari Arafah lebih disukai. Siapa nak salat pada awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, pahalanya lebih besar daripada waktu yang lain. Jangan lepaskan 10 hari ini. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi bersabda, ma min amalin azka indallah wa a'zamal ajr min khairin ya'malu fi ashr adha. Tidak ada amalan yang lebih suci, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, lebih daripada amalan yang diamalkan pada 10 awal Zulhijjah. Maka sebab itu ini adalah merupakan hari-hari pesta beribadah. Sebab itu orang Melayu kita ni biasanya yang meriah baginya raya puasa, kerana bukan disebabkan kerana kelemahan apa, tapi kerana ada keadaan kita puasa dan kemudian kita berhari raya. Kita terlupa bahawasanya sebelum sambut hari raya pada 10 hari Zulhijjah,
9 hari yang awal ini ialah tempat untuk kita beribadah sepenuhnya. Apabila masuk hari raya, korban dan diikuti dengan hari-hari tasyrik yang lain. Maka sebab itu bersiap sedia yang nak membaca Quran, baca Quran. Yang nak berpuasa, berpuasa bermula daripada 1 Zulhijjah. Yang nak bayar zakat, bayar zakat. Yang nak bersedekah, bersedekah. Yang nak berzikir, beristighfar, bertahmid, bertahlil, bertakbir, kesemuanya pada 10 Zulhijjah merupakan hari-hari yang paling baik. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia membahaskan hal ini. Dia kata kenapa lebih baik? Antaranya mungkin salah satu sebabnya kerana 10 awal Zulhijjah ini terkumpul di dalamnya semua ibadah dalam Islam. Puasa, salat, puasa, zakat, haji juga ada. Sedang yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Sehingga para ulama bincang, mana lebih baik 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Lalu di kalangan mereka sebahagiannya menyebut, jika siang pada hari keseluruhannya terbaik 10 Zulhijjah. Tapi malam terbaik, lebih baik 10 akhir Ramadan kerana ada Lailatul Qadar. Namun dari segi hari-hari keseluruhannya, yang lebih dikasihi oleh Allah ialah 10 awal Zulhijjah. Maka marilah kita jangan melepasi peluang ini. Sama-sama kita berusaha untuk menumpukan amalan saleh bermula pada hari Ahad ini, kita 1 Zulhijjah, sehinggalah kita memasuki pada hari raya korban. Dan pada hari Arafah semua kita akan berpuasa seperti yang menjadi amalan kita semua, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Sesiapa yang berharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh, janganlah disyirikkan Tuhannya sedikit pun di dalam amalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang berhubung dengan orang yang nak melakukan korban. Nabi kata, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, seseorang kamu ingin melakukan korban, maka jangan dia gunting rambutnya, bulunya, termasuk rambut dan bahagian-bahagian bulu yang lain, dan juga kukunya. Dalam riwayat yang lain dia kata, fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudahi. Jadi jangan dia potong rambut dan kuku sehingga dia melakukan korban. Hadis ni majoriti para ulama mengamalkannya. Di dalam mazhab Malik mereka tak amalkan kerana Imam Malik melihat tidak menjadi amalan ahli Madinah. Jadi dia mempunyai persoalan tentang keabsahan hadis. Tapi riwayat Ummu Salamah dari melalui Sa'id bin Musayyib ini telah diamalkan oleh banyak, termasuk di dalam mazhab Syafi'i dan selainnya, kerana hadis itu zahirnya demikian. Mungkin salah satunya ialah supaya kita benar-benar terasa menunggu-nunggu saat kita korban, seperti mana disiplin orang-orang yang menunaikan berada dalam keadaan ihram ketika menunaikan haji. Mungkin salah satu sebabnya. Pun begitu jika orang tu dah rambutnya panjang, tak terurus dan kukunya kotor, dia potong. Kerana hal ini pendapat yang rajihnya bukan suatu kewajipan ataupun diharamkan potong,
disunatkan untuk tidak memotong. Jika dia tidak memotong, dia memperoleh pahala supaya terasa pada hari dia berkorban itu dia telah menunggu-nunggu waktu yang mana dia akan berkorban. Mudah-mudahan ini salah satu sunnah yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang hendak berkorban, iaitu ketua keluarga yang berkorban. Adapun keluarga yang tidak terlibat ataupun kita korbankan untuknya, ia tidak termasuk di dalam maksud hadis ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah kaum muslimin dan muslimat sama ada yang telah hidup, yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada negeri ini dan peliharalah negeri kami daripada bala dan wabak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati naqmatik wa min jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada hilangnya nikmatmu, daripada bertukarnya kesejahteraanmu, daripada mengejutnya balamu, dan daripada apa saja kemurkaanmu. Ya Allah, pelihara negeri ini dan rahmatilah negeri ini, khususnya raja pemerintah dan raja muda dan semua kepimpinan dan rakyat negeri ini. Rahmatilah kami sekalian dan berilah kebaikan kepada kami di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.